manusia ketika mana duduk di padang mahsyar. Tak ada orang nak peduli ke kita ni. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Masing-masing tidak kenal di antara satu dengan yang lain. Walaupun masa atas muka bumi kawan baik, makan roti candas sekali, minum kopi sekali, tak ada lah ni kawan baik saya, saya hidup semati lah ni. Di hari akhirat tak kenal, buat tak kenal, walaupun dipanggil namanya. Ini di peringkat kawan. Jadi sebut laisa hamimun hamima. Hari itu tak ada orang yang kita sayang, semua tak ada belaka. Sayang pada anak, sayang pada bini, sayang pada adik-adik, sayang kepada kawan-kawan. Pada hari itu semua sekali tak kenal kita. Kerana masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Dia fikir amal. Amal soleh semua dalam keadaan takut dan dalam keadaan bengong. Kerana itulah, jangan duduk sangat sibuk nak tunggu Imam Mahdi ni. Tunggu Imam Mahdi, tunggu kiamat bila, tak payah. Yang penting ialah sediakan amal. Sedia amal. Pasal boleh jadi kita tak sempat dengan Imam Mahdi pun mati dulu. Maka yang penting ketika itu ialah amal kita. Ada orang tanya bila kiamat, kita boleh tahu tanda-tanda dia. Tak payah fikir hal kiamat ni. Maka yang perlu kita buat ialah sedia amal yang kita nak guna di hari kiamat. Ini duduk tanya Imam Mahdi, duduk fikir Imam Mahdi, duduk tunggu Imam Mahdi, semayang tak mari. Majlis ilmu tambah. Inilah barang hak kita nak bawa tak kala kita dihimpun di padang mahsyar. Amal hak sedikit inilah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka keadaan manusia di padang mahsyar tak sama di antara seorang dengan seorang yang lain. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila ansafil udhunai. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia pada hari kiamat berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke pertengahan telinga. Tutup lubang telinga ni, peluh dia saja. Peluh kerana terlalu takut kepada Allah Ta'ala. Siapa berpeluh? Kadang-kadang kita duduk dalam ekor, kita takut peluh, apatah lagi duduk di padang mahsyar, tengok banyak dosa daripada pahala, lagi takut kita. Ataupun tengok dosa saja, tak ada pahala, takut. Sehingga ada orang yang tenggelam dengan peluhnya duduk di pertengahan telinga dia. Ada peluh sampai kat lutut, ada orang peluh sampai kat pusat, ada peluh sampai kat dada, ada orang peluh dia sampai ke telinga. Maka peluh ini berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain, ikut amalan dia di atas muka bumi ini. Namun begitu, ada orang yang Allah Ta'ala selamatkan, iaitu 7 golongan yang kita sebut sebelum daripada ini, yang dapat perlindungan arah. Orang lain duduk tengah panah,
Tetapi 7 golongan ini Allah Ta'ala beri perlindungan aras. Dia sejuk supaya duduk di bawah air condition. Jadi dia duduk dalam surau, dalam masjid ni. Sejuk ke panas? Sejuk ke panas ni? Sejuk. Sejuk dalam masjid, orang tak suka. Panas di stadium, orang suka. Tidak tu. Walhal sejuk dalam masjid ni nak bawa tu ke akhirat tu. Nak bawa ke akhirat, tapi orang tak minat duduk sejuk dalam masjid. Maka ada 7 golongan, dia duduk di padang mahsyar, Allah Ta'ala beri dia sejuk. Walaupun matahari seolah-olah sejekak, sejuk dia. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Dia jadi pemimpin, Perdana Menteri, dia jadi raja, dia jadi menteri besar, dia jadi ketua kampung, dia adil kepada rakyat dia. Dia tak hasad, dia tak deki, dia tak dendam kepada rakyat dia. Adil. Ataupun dia jadi tok lelaki yang adil kepada isteri-isteri dia. Ada banyak bini. Ke macam mana Haji? Ada berapa? 2 sekarang. Ada Ustaz Haji Makno 2. Kau. Ada biasa ustaz-ustaz tu imam tak berani mana. Dia setakat boleh ngajar je lah. Boleh ngajar je. Yang berani je tuan-tuan lah. Ustaz biasa tak berapa berani. Bukan tak berapa, bukan takut bini tak, takut ke Tuhan. Tu imam takut ke Tuhan, ustaz takut ke Tuhan. Ke mana Ustaz Haji? Takut ke Tuhan. Bukan takut bini, takut ke Tuhan. Tuan-tuan hok bini banyak ni tak takut ke Tuhan boleh jadi. Jadi di antara orang yang dapat keadilan dan perlindungan arak, dia jadi pemimpin yang adil. Ketua kampung yang adil. Dia tak main orang kita, orang dia. Tak ada. Semua duduk dalam kampung ni tanggungjawab dia belaka. Siapa lapar, maka tanggungjawab dia pergi atur makanan. Dia menjadi pegawai daerah yang adil. Jadi Tok Ngulu yang adil. Jadi Tok Wakil yang adil. Jadi Menteri Besar yang adil. Jadi Perdana Menteri yang adil. Jadi Raja yang adil. Maka orang ni Allah Ta'ala akan beri perlindungan aras di hari akhirat. Ini kita kerana kuat sangat politik ni, sehingga zalim, khianat sama-sama kita ni. Masa keping, ramai keping nak jadi orang adil, paling baik. Pilihlah saya. InsyaAllah kalau pilih saya, macam mana keping dia? Kalau pilih saya, masuk syurga. Ada pula lagu tu. Anak cerita. Ada. Jadi ini benda-benda tuan-tuan. Jadi ini benda-benda hidup mesti berlaku adil. Rakyat kita belaka. Perdana Menteri. Tak kira lah orang sokong dia, tak sokong dia. Bila dia jadi Perdana Menteri, orang duduk di bawah dalam negeri itu tanggungjawab dia. Menteri besar, tanggungjawab dia berlaku. Lalu dia berlaku adil, tak berlaku zalim, maka dia dapat perlindungan arah dari akhirat. Pasal dia juga kadang-kadang jadi pemimpin zalim, dia kata orang pakar kita, hak itulah kita beri. Ini zalim. Ini zalim. Boleh lagu tu, tapi pakar piti sendiri. Kalau pakar piti kerajaan, maka mesti berlaku adil. Jadi ini kena faham benda ni. Kadang orang kampung kita pun jadi senok kepala juga. Senok kepala nak tunjuk bekeng, nak tunjuk bijak. Akhirnya Allah Ta'ala humbang dalam neraka. Kerana tidak berlaku, tak berlaku adil. Yang kedua, rajulun nasha'a fi ibadatillah. Orang muda yang hidup mengabdikan diri pada Allah.
Hidup dia mengabdikan diri pada Allah. Dia orang muda. Bukan seperti mana orang muda kita sekarang, kebanyakannya dia duduk berasa lambat mati. Duduk tunggu tua baru nak mari surau masjid ni. Lagi dok tua, dok sakit, dok mari. Dan kadang-kadang mati baru mari. Ada? Mati baru mari. Itu pun orang usung buat mari. Kalau orang dok usung, dok sapa juga dia ni masjid. Pasal apa? Pasal duk berasa orang muda lambat mati lagi. Kalau derah mati dia kata orang tua. Orang tua. Jadi Nabi kata dia antara orang yang akan dapat perlindungan arah orang muda. Yang hidupnya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan diuji dengan nafsu, digoda oleh nafsu, tapi tak, dia tak terperangkap dengan nafsu, dia mari surau, dia mari masjid, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, melakukan ibadat. Maka orang muda lagu ni Allah Ta'ala akan beri perlindungan aras di hari akhirat. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang lelaki yang hidupnya, hatinya terikat dengan masjid. Dia tenang. Bila duduk dalam masjid rasa tenang. Bila duduk rumah duduk tunggu bila orang nak azan. Pasal nak mari ke masjid. Nak mari ke masjid tunggu azan semua. Ni dok. Semayang subuh pun kalau semayang pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi baru semayang subuh. Orang tanya semayang apa? Duha dia kata. Kalau tu hak semayang. Kalau dok semayang. Jadi orang yang terikat hatinya dengan masjid, maka dapat perlindungan aras. Termasuk kita ni. Kadang-kadang ada ustaz. Rumah ustaz tepi surau, tepi masjid. Orang bang tak ada pun ustaz di surau di masjid. Nak goyak hati manusia tingkat ke masjid, dia tunggu ustaz, dia tunggu tok imam. Kadang-kadang ada tok imam rumah tepi masjid, tak mari dia. Pasal apa? Bukan hari bertugas dia kata. Bukan hari bertugas. Mana tok imam mari masjid pasal hari bertugas saja. Walau rumah dia tepi masjid. Tu bila lagu tu juga. Tak mari masjid, dah masuk dak mari. Okey dia dak tugas orang lain bang hari ni. Mana dia mari bang tadi sebab dia tugas. Jadi tu bila pesen ni tunggu lubang kubur je. Rumah tepi masjid. Nak kira mari masjid ini rahmat daripada Allah Ta'ala. Dia nak kira siapa kadang orang tu tak ada kemudahan mana. Tokak je kadang-kadang mari. Tapi siapa surau, siapa masjid. Pasal apa Allah Ta'ala pilih dia. Kita kamai akak tangan sadu gelembung ni. Naik. Katang kita ni. Tapi jenis sadu bodoh. Dipanggil apa sadu ni? Ustaz? Sasa bodoh. Tubuh sasa. Tapi bodoh. Waktu panggil sadu-sadu. Berlari kamai tuan-tuan boleh pusing. Kapun ibung pusing gong ni. Patah. Pusing ni. 7 kali dia pusing. Tagah dia berlari. Sejik dok sapa. Parik habis parik ni. Sambung parik 2-3 kali. Pusing ni. Bila sapa semayang dok sapa. Dok sapa. Ini rugi. Kekuatan digunakan. Sekadar bina jasad. Tapi tidak dibina. Dibina roh. Tapi sejak ni bagus tu imam dia tak tugas pun mari. Bagus. Kegona je. Dah tahulah kau orang rumah suruh mari. Ada Ibnu Sulaim radhiyallahu anhu. Ibnu Sulaim satu hari dia bawa sabit. Bila berlaku peperangan dia bawa sabit. Dia bawa sabit, dia ikut tentera Islam pergi berperang. Akhirnya tok laki dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata bini saya ni Rasulullah ikut perang semua.
bawa sabit. Bawa sabit. Lalu Rasul panggil Ummu Sulaim ni. Dia kata, betul mu bawa sabit ke perang ni? Mu duduk rumah dia lah. Tak Rasulullah, saya nak bawa sabit, saya nak ikut tentera Islam. Tujuan apa mu bawa sabit ni? Rasul kata, saya akan sabit perut tentera Islam yang berundur daripada medan perang. Terutama laki saya tu. Tu. Kita kadang-kadang muslimat, tok laki dia dok pergi surga, dok pergi sejid, kau sedak dia. Dengar. Tok laki kita tak pergi surga, tak pergi masjid, sabit perut tu. Keguan tu Ustaz, betul tak ajaran tu? Ha? Ni dok. Kadang-kadang tok laki suruh bini pergi surga. Dia kata ada apa, ayang pergi surga, ayang pergi masjid. Dah abang, amalan ayang boleh juga pahala ke abang. Mana bini dia mari surga, tok laki duduk di rumah. Betul ke tak tu? Betul tak gagang ni? Ha? Ini pelik ni. Yang Allah Ta'ala suruh mari, yang Nabi suruh mari, tok laki bini duduk rumah. Ni bini siapa? Tok laki duduk siapa? Bila sembahyang di rumah, bini dia jadi tok imam. Dia jadi makmum. Bini dia tanya, abang lah imam saya. Dia kata, tak boleh, abang nak ingat tehah dia tu. Tak betul baca tehah. Ada tak lagu tu Ustaz? Ada ke tak? Bini jadi tok imam. Aminah waduk tu bini jadi. Tak boleh. Jadi suami dia menjadi tok imam. Walaupun bacaan Fatihah dia tak betul dan tidak sempurna. Bini dia sedap, semua qari bini dia menyanyi. Tak boleh jadi tok imam. Dia mesti tok laki dia juga jadi tok imam walaupun tak sedap baca. Ini kena faham. Kadang-kadang bini tambah berimam dengan tok laki dia kata pasal apa? Baca tak sedap dia. Tak boleh. Cukup bini kita, laki kita, kalau dia qada dia baca lagu tu, dia jadi tok imam. Qada kemampuan yang dia ada. Jangan duk main bis sampai sudah bis. Ada jenis Allahu Akbar bis. Duk main bis dah habis. Kata atas belakang bismillah lalu. Ada bis. Tapi saya tak jumpa lagi lah sejik gong ni. Sejik gong pelicir dia kemah bismillah lalu. Ada sejik lekat bis duk ganggu orang sembahyang. Iblis tu cukup Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ni duk main bis. Jangan, ini iblis ni. Iblis ketika tashwishu 'alal qulub. Yang duduk dalam bersarang dalam hati supaya berlaku was-was. Jangan. Ada orang ikut. Ada kata takut dok sos semayang, nak betul makhrah. Iblis ajar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dah kita mari surga, mari masjid, ada tu imam dah. Mana ada kekurangan pada bacaan kita ditapung oleh bacaan tu imam tadi. Man kana lahu imam fa qira'atu imam lahul qira'ah, Nabi kata. Pasal tu disuruh mari sembahyang berjemaah, ada tu imam. Jadi orang muda ataupun lelaki yang hidupnya ataupun hatinya terikat dengan masjid dapat perlindungan aras di hari akhirat. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama' wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Dia bukan berkasih sayang kerana kawan dia orang kaya. Kawan saya hamba ni kolah lagi kapak. Kes apa? Kes saing dia ni kaya. Bila kaya, ni ngaku kawan sekolah lagi kapak ni, meja tepek semua. Kapak. Bila kawan tu miskin, susah, apa-apa kedana, nak mengaku pun tak. Maka yang dimaksudkan di sini ialah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Tak kira kawan dia susah, uduh, tak handsome, dia kawan baik tu. Maka orang ni akan dapat perlindungan arah
di hari akhirat. Dia bersahabat dengan manusia kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah, dan dia berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Maka orang ni dapat perlindungan Arab. Dia dok kawal manusia ni kerana sebab kaya, kerana sebab comel, sebab harta, boleh tumpah harta. Bukan. Tapi kerana Allah Ta'ala. Yang seterusnya, disebut seorang lelaki yang digoda berzina, digoda oleh puan comel. Itu jamaah. Perempuan yang comel ajak dia berzina. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah. Aku takutkan Allah. Ya. Bukan orang puan huduh ni, orang puan comel. Terutama di zaman kita hari ni tuan-tuan. Oh, puan banyak kita. Siapa kalau pernah tengok dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam apa, ini orang perempuan ajak berzina, sanggup beri siapa ratus-ratus ribu. Siapa ratus-ratus ribu sanggup beri. Nak royak kepada kita runtuhnya akhlak masyarakat kita. Pasal tu fitnah yang paling besar ialah fitnah wanita ni. Tipu daya yang paling besar ialah tipu daya wanita. Tipu daya iblis ni kecil saja. Tipu daya wanita ni dah besar. Kadang-kadang tu imam pun hanyut juga, ustaz pun hanyut juga. Ini tipu daya ni. Hanyut ustaz dengan tipu daya wanita ni. Pasal tu jangan main. Pasal tu dia kata syarat yang besar nak jadi tok imam ni kena nikah. Tok imam kena nikah. Pahala besar. Bukan sekadar pahala besar, tapi nak jaga muru'ah dan kemaluannya. Tok imam. Dah bini mati, tok imam kau bini mati kena nikah derah. Kena nikah derah. Jangan tunggu lama. Kalau jadi tok imam lah, jangan nikah. Jangan apa dia? Tunggu lama. Tapi hot nikah, hot ada dah. Kalau boleh jangan dua lah. Ke guana tu? Ha? Ke guana Ustaz? Ke berasa nak dua juga? Jawab. Nak balik rumah malam ni. Nak cerita kepada kita ni, tuan-tuan, ada sahabat saya, dia kata, kebetulan dia nikah dua, sahabat saya. Dia kata, Ustaz, kalau dok nikah dua lagi dok serbank lah. Dia ni ustaz juga ni, tapi dia nikah dua dah. Dia cerita pengalaman dia. Pahala besar, rupanya pahala besar kerana dugaan apa? Dugaan besar. Kalau orang tu royak dia nikah dua, nikah tiga, relax, lebong, so percaya lah. Lebong. Lelah tuan-tuan. Lahak. Dalam tempoh 6 bulan mengamuk. Walaupun bini tolong pergi cari. Bini kita, dia tak abang apa, saya cari bini untuk abang hak kedua. 6 bulan je tahan. Lepas tu senok kepala tok lelaki dah balik rumah. Jadi dia pun nasihat. Dia kata kalau nak nikah dua, kalau dok nikah lagi, dok usah tebang lah. Dok usah tebang. Ke mana Haji? Ada cadang? Ada cadang? Ha? Oh, rezeki pula dah. Rezeki sehari dua. Lepas pening kepala balak. Sehari dua rezeki lagi. Dia 6 bulan je rezeki ni. Lepas masuk 6 bulan, bala besar. Pasal tu Allah Ta'ala kata fankihu ma tawbalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Fawahidah. Pasal tu syarat dia yang pertama, cari bini ni bini yang baik, yang faham agama. Kalau tak faham agama, comel saja, jahanam rumah tangga. Pekat awal, saya sayang awak, kan? Saya cinta awak. Tak ada orang dah dalam hati saya. Awaklah segala-galanya. Benar tak Ustaz dengar gitu Ustaz? Ha. Tak ada dah orang. You only one in my molten heart, ever and forever. Macam mana je?
Lebong lah ke tuan-tuan. Lebong. Masa sebut tadi dipengaruhi oleh nafsu. Oleh nafsu. Jadi syarat nak nikah Tuhan sebut faham agama. Faham agama. Ada seorang orang muda, dia mari rumah saya. Lama dah lah. Dia mari rumah saya 2 tahun dah rasa. Bulan Ramadan. Muda lagi, umur dia 23 tahun, 23 tahun. Mari pas subuh, mari nangis. Tanya dia pasal apa? Dia kata, Ustaz, saya cerai tolak 3 bini saya. Cerai tolak 3 bini dia. Umur 23 tahun, anak seorang. Dah lagu mana Ustaz nak buat? Buat lagu mana? Awak kena mengadu ke mahkamah, bukan mengadu ke Ustaz. Ustaz dah boleh kurang, mahkamah. Mahkamah yang akan persahkan 2 ke 3 ke ataupun 1. Ngadu ke mahkamah. Dah guana Ustaz, guana. Nak buat guana. Pasal tu syarat nikah tadi dengan agama. Dengan agama. Kena sabar. Nikah ni kena sabar. Bini kita ni baik sebetul je. Lepas tu dan dia mari mekeng dia, kena sabar. Orang puang ni pekat awal kena sabar. Sabar. Bila sampai lama, kita dah faham dia dah faham kita, maka kita itu relax lah. Relax, tak ada masalah. Kita nak pergi mana pun dia kata abang pergi mana-mana. Tak apa tu. Cuma peringkat awal ni kita kena sabar dah orang puang ni. Orang puang. Pasal cemburu dia kuat. Kuat. Kena sabar. Dan cara nak betul dia bukan mudah. Betul cara kasar dia patah. Maka kena betul dengan cara lembut, walaupun ambil masa yang panjang. Bini beleber, jangan kita marah. Anggaplah bini kita hak beleber tadi dia menyanyi. Dia tengah beleber, orang beleber, kita kena anggap dia menyanyi. Waktu kalau kita anggap dia beleber, nak marah sama. Oh kata sedap. Apa sedap? Anggap bini kita menyanyi. Baru rumah tangga ni bahagia. Pasal rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang kadang-kadang ada pertengkaran dalamnya. Itu bahagia. Pinggang pecah suting, bahagia. Pekong, puyuk, bahagia. Kalau tak bunyi apa satu dalam rumah, tak bahagia. Tak bahagia. Yang mai pergi makan, dia selesa ke lagu tu? Bini boleh lagu tu. Ajak makan dia ikut. Selesa ke Ustaz? Selesa ke? Tak selesa. Kurang-kurang dia tanya, makan mana? Nampak tak? Ada muzik dalam rumah tangga. Tapi dok lah. Dengar-dengar orang cakap slow belaka. Ya. Nak cerita kebahagiaan rumah tangga, bukan rumah tangga tadi dia. Kadang-kadang ada perselisihan sikit sebanyak, sebenarnya itu kebahagiaan rumah tangga. Kita anggap selisih, bini kita nusyuk, bini kita jahat. Tak. Itu sebenarnya kebahagiaan rumah tangga. Tok Imam Haji balas dengan bini dia. Betul tak Haji? Tak sah ke kita? Ustaz Haji balas dengan bini. Pasal kebahagiaan rumah tangga. Betul tak Haji? Betul. Tu Ustaz macam mana Ustaz? Ada kan? Saidina Umar pun dengan bini kena marah. Pasal itu kebahagiaan rumah tangga. Kita tengok Ustaz kena marah dengan bini, takut bini juga. Sedangkan Ustaz sebenarnya bukan takut bini, tapi keharmonian dan kegembiraan rumah tangga. Ini benda kita kena faham. Biar pandangan kita ni biar pandangan yang jelas. Kita tengok bila orang balak, rumah tangga riuh, tak sejahtera. Sebenarnya itulah rumah tangga yang bahagia. Faham ni? Baik. Jadi Nabi kata orang perempuan yang comel, ajak dia berzina.
lalu dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Nafsu tu ada nak berzina, tapi takut pada Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Maka orang ni akan dapat perlindungan arah di hari akhirat. Terutama di zaman kita yang saya sebut tadi, zaman tidak berakhlak. Ujian ni cukup hebat. Orang lelaki tak selamat. Tak selamat. Nak jogi, tak selamat lah ni. Tak selamat. Yang seterusnya disebut orang yang sedekah. Ma'anfaqa yamin wa la ya'lamu shimalu. Nabi kata, dia sedekah dengan tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kerana ikhlas. Makna dia sedekah ni ikhlas. Ni tak sedekah. Sedekah dah tara mana? Lebih kurang 500 je. Tapi ambil wartawan mari tunjuk ni. 500 ni. Nak royak. Ini sumbangan ikhlas saja. Dah banyak mana? 500 ringgit. Ikhlas ni tak payah sebut ikhlas. Kalau boleh tak ada orang tahu apa yang kita sumbang. Yang tahu Allah Ta'ala saja. Dia duduk, Masya Allah. Dia kata, kapek. Tengok kapek masjid Gong dia. Sebuah masjid Nabawi dia kata. Comel. Tu, ke mana je? Kapek comel. Tahu tak siapa derma? Tanya pula tu. Tahu tak siapa derma? 70% duit saya ke? Nak suruh orang tahu. 70% duit dia. 30% je duit orang ramai. Oh. Aku lama ni ingat mu jahat, rupa orang baik. Mu tak tahu lagi. Habis pahala. Biar kita buat benda baik, orang dah tak tahu. Orang tak tahu. Dah sejik Gong tukar kapal baru. Tak tahu orang mana beri. Balah kat kita, tapi orang tak tahu. Orang tak tahu. Dan orang tak tahu dengan kebaikan kita. Allah Ta'ala tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu. Biar Allah Ta'ala saja tahu kebaikan kita. Jangan ada niat dalam hati kita, kita buat baik kerana apa? Nak suhu dengan orang. Jangan. Ataupun kita sedekah apa-apa. Jangan orang tahu. Jangan orang tahu. Ini Allah Ta'ala akan beri perlindungan arah di hari akhirat. Dan yang keenam, rajulun yang bangun malam lalu mengalir air matanya kerana takutkan Allah. Rajulun bakat min khasyatillah. Dia bangun malam nangis kerana takutkan Allah Ta'ala. Maka ini 7 golongan yang akan diberi perlindungan arah di hari akhirat. Mana kalau salah satu kita termasuk dari golongan ini, alhamdulillah. Dia menangis pasal apa? Menangis bini lagi, menangis. Tak masuk tadi. Tak termasuk. Jerit bini lagi, dia kata bini lagi tak doa. Tak ada. Nidok rajulun bakat min khasyatillah. Seorang lelaki yang menangis kerana takutkan Allah Ta'ala. Ingat dosa dia. Mengalir air mata dia kerana takutkan Allah. Maka orang ni akan dapat perlindungan arah di hari akhirat. Orang lain dalam keadaan panas, dalam keadaan azab yang pedih, maka 7 golongan ini Allah Ta'ala beri dengan perlindungan arah. Bahkan 7 golongan ini bukan susah, mudah. Mudah. Cuma kena usaha. Nak jadi tok lelaki yang baik, mudah ke tak? Mudah ke tak? Mudah. Kena sabar sikit. Kena sabar tok lelaki yang baik. Bini kata kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dok jadi tok lelaki yang sombong. Dia kata jangan takut bini, kita beli beras. Muslimat ada dok tok lelaki sebut lagu tu. Dia kata tak apa usah takut bini, kita beli beras. Dia tak sedar beras tu siapa masak. Tidak tu. Dia betul lah abang beli beras, tapi hak masak hamba, dia kata. Kegan Ustaz. Pasal tu jangan sombong. Ada tu lelaki yang rasa sombong. Walah, nak sombong ke mana? Memang tanggungjawab kita beri nafkah kepada isteri kita. Dan satu lagi muslimat kena ingat. Nafkah ni jangan ikut laki orang. Ikut kemampuan laki kita. Ini kita nak suruh nafkah, ikut jiran kita. Ada kata mamak beri nafkah kepada bini dia 2,000 sebulan.
Walau tok laki kita ni gaji tak sampai 2,000. Nafkah mesti mengikut kemampuan suami, bukan ikut kemampuan suami orang. Faham tu muslimat? Tidak faham lagi? Ini kena faham dalam bab ni. Ini kadang-kadang kita duk ikut, dia kata nafkah. Ikut kemampuan suami kita, bukan suami orang lain. Suami kita gaji tak sampai 2,000. Kita suruh ikut Sami'u ni, gaji dia 2,000. Beri ke bini dia. Dia rasa senang, Sami'u beri 2,000 sebulan. Kalau tok laki kita beri ikut kepada Sami'u ni, mampu dia. Berhutang 200 sama. Tak bulan. Tak beli beras, tak beli apa. Cuma Islam mengharuskan kalau tok laki tu jenis kedekut, bini boleh ambil sekadar nafkah dia. Bini boleh ketek harta suami, tapi mengambil mengikut kadar nafkah dia. Dah kena tok laki yang bakhil. Ada hak jenis kedekut. Kedekut dah lalu. Tok laki yang kedekut dah lalu tempat dalam neraka. Ini kena ingat. Dalam neraka. Ada hak jenis sayang harta dah lalu. Ataupun dia tak bagi nafkah kepada bini dia kerana sebab bini dia kerja dah. Bini dia kerja. Dia pun kerja, bini dia kerja. Dia kata dah pasal apa tak bagi nafkah pada dia? Dah dia kerja dah. Hak dia kerja pitih dia. Hak dia kerja tu pitih dia. Nafkah tanggungjawab kita beri pada dia mengikut qada yang sepatutnya pada urut. Berapa ramai tok laki yang kerja, bini dia kerja, dia tak beri nafkah kepada bini dia. Ini berdosa. Bagi nafkah, melainkan bini kita kata dah, kita pun beri 300 ikut kemampuan, tadi 500. Bini kita kata ambil kabang lah, saya beri kabang balik kerana abang nampak susah juga. Ambil. Tak salah, tapi nafkah adalah tanggungjawab suami kepada isteri. Ini ramai orang kita ni terlepas pandang nak masuk syurga. Mari surau, mari masjid, duk dengar dan sebagainya, tapi tak melaksanakan tanggungjawab sebagai suami ni. Ini saya cerita kampung lain. Kampung Gong dengar kata baik belaka. Ke mana? Ke ada hak jenis lagu ni kampung Gong ni? Ada ke tak? Muslimat, tanya muslimat mudah. Ada tak muslimat hak jenis lagu ni? Tengok, muslimat pun baik kata tak ada. Percayalah, percaya. Jadi ini benda yang ada. Jadi 7 golongan ini Allah Ta'ala akan beri perlindungan arah di hari akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau tak jadi 7 golongan ni kita, salah satu daripada 7 golongan ini. Bukan mudah nak bagi surah, nak bagi istiqamah di surah. Bukan perkara mudah. Kita kata mudah nak buat, tapi hati kita ni tak semudah yang kita sebut tadi. Kena didik hati kita. Kan, nak duduk di surah di masjid sekadar apa? Kira-kira 1 jam kuliah maghrib, tazkirah maghrib. 1 jam je. Bila mari berasa nak lari, dok aku nak jadi salah satu daripada 7 golongan ini. Aku nak jadi salah satu daripada 7 golongan ini. Pasal tak ada orang yang boleh ubah kita melainkan diri kita sendiri yang kena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang kena ubah diri kita. Kalau saya duduk bagi tazkirah, ustaz lain duduk bagi tazkirah, kalau tuan-tuan tamu ikut, kalau tuan-tuan tamu ikut, saya tak rugi, ustaz tak rugi, kita yang rugi. Pasal itu bila kita beri nasihat, kita beri teguran, orang tak ikut, jangan kita rasa duka cita. Bukan kerja kita nak pastikan orang ikut kata kita. Bukan kerja kita. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti, Nabi kata. Aku kena royak. Ada pun kerja hidayah ni kerja Allah Ta'ala. Dan kita doa agar Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita dan istiqamah kita dalam perkara-perkara yang baik. InsyaAllah. Boleh ni? Boleh ni? Muslimat boleh ke tak? Muslimat kata apa? Diam aja.
Ada yang muslimat ni maksud dia setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al tima'na hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa tatalli' bi afkarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal amrad was sayyi' al-asqam wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في الغزة والرافع وأرض في فلسطين كلها. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.